Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang diraikan Encik Harry selaku penceramah kita buat slot kali ini. Guru-guru serta hadirin hadirat sekalian. Pada pagi ini kita akan mendengar sebuah perkongsian yang bertajuk Guru Produktif Bersama iPad oleh Cikgu Harry. Saya Adam Jamal akan menjadi moderator anda untuk slot pada pagi ini. Sempena cuti sekolah pertengahan tahun, MCKK menganjurkan sebuah program iaitu 2021 MCKK Learning Festival secara atas talian bermula 8 Jun sehingga 13 Jun 2021. Festival ini bertemakan Creativity and IR 4.0 Education yang melibatkan 26 sesi bengkel dan perkongsian melibatkan penceramah jemputan terdiri daripada 7 guru terbaik AKPM, guru MRSM, 3 pegawai SSTP, pensyarah UNIMAP serta 4 jurulatih bebas serta 3 teknopreneur. Sehubungan itu, para guru, ibu bapa serta pelajar MCKK diminta untuk menyertai festival ini yang dianjurkan oleh pihak MCKK. Jadual program dan pautan disertakan untuk rujukan. Sijil penyertaan akan diberikan pada setiap bengkel dan pertandingan. Peluang anda untuk menambah pengetahuan, kemahiran serta markah PAJSK dalam norma baharu. Jadi, dalam slot pagi ini, kita akan mendengar bagaimana iPad dapat memudahkan urusan harian seorang guru dan bagaimana cara untuk menggunakan iPad secara maksimum untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, sebelum itu, kita berkenalan dahulu dengan panel kita pada pagi ini. Nama diberi Encik Herian Shah bin Tupan dan suka digelar Cikgu Harry. Beliau merupakan seorang pegawai teknologi di PPD Kulai Johor. Beliau memiliki ijazah dalam Teaching English as a Second Language dari University of Exeter. Beliau juga merupakan seorang yang sangat meminati dunia dalam perkomputeran dan media massa. Beliau rajin menulis blog iaitu blog Mudah Mengajar milik beliau dan membina laman web mudahmengajar.com untuk guru serta rancangan audio podcast iaitu MM Show. Beliau juga telah menghasilkan lebih 150 e-book dan lebih 3,000 unit e-book telah terjual. Beliau juga rajin meningkatkan kemahiran diri dalam pelbagai sijil kemahiran pendidik seperti Google Certified Educator, Microsoft Innovative Educator, Apple Teacher, Flipgrid Certified Educator, Kahoot Gold Teacher, Screencastify Genius, JUED, Edpuzzle Teacher Level 1 dan Acer Chromebook Teacher. Sepanjang perkhidmatan beliau, Cikgu Harry telah memenangi beberapa anugerah, antaranya Anugerah Emas Inovasi SISC Plus di peringkat kebangsaan pada tahun 2018 dan Pegawai Inovatif pada tahun 2018. Jadi untuk pengetahuan hadirin semua, slot kali ini hanya memerlukan iPad. Peringatan mesra buat hadirin semua, terdapat beberapa peraturan sepanjang bengkel ini berjalan. Pertama, dilarang membuka mic supaya tiada sebarang gangguan semasa bengkel. Kedua, fokus ketika penceramah sedang berkongsi ilmu. Dan ketiga, ruangan chat hanya digunakan untuk sesi soal jawab sahaja. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Harry untuk memulakan perkongsian beliau dengan tajuk Guru Produktif Bersama iPad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat pagi. Sekarang ni jam 9.10 pagi. Saya bila dapat dimaklumkan bahawa saya ada lagi satu slot lah ditawarkan untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu semua. Katanya 9 pagi, saya pun macam wah, sebab kita dah terlalu lama PKP ni, jadi bila macam 9 pagi tu rasa macam di hari hujung minggu tu macam waktu yang terlalu awal. Tapi juga satu perkara yang sangat baik sebab ia sebenarnya menunjukkan bahawa kita ni nak menyegarkan dirilah dengan satu yang very refreshing. Dan apa saya nak bawakan ni pun lebih kuranglah kita boleh katakan ramai yang mungkin guna iPad, walaupun mungkin ada cikgu-cikgu semua dalam ni, saya difahamkan kebanyakannya lah agak baru dengan iPad. Dan bagi yang dalam pakai iPad pun mungkin apa yang saya nak kongsikan ni mungkin akan nampaklah bahawa these are the things we take for granted, yang kita tak nampak kelebihan dan cara lain menggunakan beberapa aspek dalam iPad. Jadi
saya berbesar hatilah untuk berkongsi kerana saya sendiri bermula tahun awal 2020 sehingga bermula awal 2020 ke 2019 ya. Lebih kurang lah hujung 2019 sehingga awal 2020 2019 hingga 2020 awal 2020 sehingga pertengahan tahun tempoh hari lebih kurang bulan 4 macam tu, saya setahun lah, hampir setahun setengah saya memang menggunakan iPad sepenuhnya. Saya tak ada laptop, saya tak ada laptop lah, jadi saya cuma ada iPad saja. Jadi kalau difikirkan bagaimana saya nak buat kerja-kerja saya, sebab saya buat kerja-kerja kepegawaian kan, saya kena banyak buat presentation and then kena banyak buat reporting, kena banyak buat dokumen, kena kumpul bahan, kena join meeting, kena susun file dan sebagainya, macam orang lain yang ada laptop. Ataupun dalam kes Apple Teachers kat sini, kita pakai MacBook kan, so macam mana. Jadi tu saya nak kongsikan beberapa aspek productivity. Bila kita sebut productivity ni, bukan kita maksudkan cikgu-cikgu semua macam nak lagi, orang kata lagi apa, banyak nak buat carta, banyak nak buat itu, banyak bukan. Maksud saya di sini ialah menggunakan apa yang kita ada untuk memastikan kerja kita selesai. Maksud productivity ini ialah menggunakan apa yang kita ada untuk memastikan kerja kita selesai dan kita menjadi semakin lebih cekap dengan apa yang ada. So bayangkan cikgu ada iPad. Mungkin iPad ni mungkin cikgu punya tablet saja. Hanya cikgu punya tablet saja. Tapi dengan tablet ini, cikgu boleh menjadi satu substitute yang sangat baik kepada laptop cikgu. Maknanya boleh mempercepat lagi productivity cikgu. Alright. Saya teruskan dengan share screen. Okey, boleh nampak skrin saya? Nampak cikgu. Jelas. Okey. So inilah sedikit sebanyak tentang diri saya. Okey, so objektif program kita pada hari ini yang pertama ialah boleh mengurus folder dan file dalam Files app. So kita akan explore Files app. Kita juga akan tengok Spotlight. Cikgu bila sebut Spotlight ni, cikgu pasti tanya-tanya, ini app apa Spotlight ni? Kan. Ketiga ialah menggunakan Notes. Notes memang dah ada dalam Apple iPad. Menggunakan aplikasi Photos dan juga menggunakan built-in recording. Jadi sepanjang bengkel kita pada hari ini, cikgu jangan segan silu lah. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin nak tanya, kalau iPad ni dia ada aplikasi ni. So saya selama ni biasa guna ni. So apa beza? Boleh tanya. Nanti saya terangkan detail kalau cikgu ada pertanyaan lah. Jadi senang cikgu nak macam membanding tara. Jadi untuk cikgu menyamakan experience yang sedia ada. So inilah dia, gunakan Files app, kita ada Spotlight, kita ada Notes, kita ada aplikasi Photos dan juga built-in recording. Satu feature yang sangat-sangat penting sebagai seorang guru sebab kita banyak nak tunjukkan tutorial dan sebagainya. Okay. So inilah dia iPad OS. iPad OS ni adalah satu sistem lah, satu sistem yang dibangunkan khas untuk iPad saja. Kalau dulu, zaman dulu, masa iPad baru bermula, kalau laptop kita ada Mac OS. Kalau dalam istilah lain, saya rasa tak salah untuk saya sebutlah. Macam kalau komputer dekat laptop biasa, yang biasa kita dengar ialah Windows. So ada Windows 10, ada Mac OS Big Sur. Next nanti Mac OS Monterey. Kalau untuk versi tablet, kalau phone dulu iOS.
So bila iPad dia letak yang khas iaitu iPad OS. So ini adalah satu sistem yang dibangunkan untuk running dekat kita punya iPad lah. Setakat ni saya nak tanya, ada apa-apa soalan pendahuluan ke daripada peserta? Belum lagi cikgu. Sebab kalau di peringkat iPad OS ni cikgu ada sebarang persoalan boleh terus tanya, sebab mungkin ada cikgu yang baru nak biasakan, okey, apa beza iPad OS dengan iOS ke, mungkin tertanya-tanya kan, mungkin nak tengok kenapa dia dekat sini lain, kat sana lain, okey, macam mana konsep penuh dia, boleh tanya. Ya? Alright. Ya, Cikgu Heri. Cikgu Heri. Sebenarnya baru nak tanya sebab apabila dia keluarkan iPad OS, sebab sebelum ni kita lihat iPad dengan iPhone sama. So bila dia dah keluarkan iPad OS, adakah ada perbezaan dengan iOS di phone? Okey, ada perbezaan. Okey, pertama dari segi dimension setengah app. Okey, sebab bila iPad dia memang didesain khas untuk dalam skrin besar. So ada experience tu memang untuk skrin besar yang mana ada kemungkinan untuk buat benda-benda seperti catatan menggunakan Apple Pencil. So ada setengah aplikasi notes tu dia ada sedikit berbeza lah, mungkin dari segi layout. Biasalah lebih besar skrin, lebih banyak button boleh buat. Keduanya ialah biasa kalau dekat phone iOS contohnya, kalau kita tengoklah, kalau kita browse internet, kita hanya setakat nak buka. Kita nak buka laman web. Kita just nak tengok something, baca something. So dalam bentuk yang sangat ringkas kan. Kalau phone kita biasa akan tengok secara menegak. Tapi kalau iPad, ada kemungkinan orang akan tengok secara melintang. Jadi dia berikan peluang untuk Safari browser contohnya jadi versi, bukan macam versi mobile, tapi versi seperti dalam desktop. Kita tengok Safari saja. Cikgu boleh tengok bila cikgu open Safari browser. Okay, bila cikgu open Safari browser dekat iPad OS, dekat iPad, dia tidak sama dengan Safari dekat telefon iOS. Sebab Safari dekat iPad, cikgu boleh buka kebanyakan laman web dalam bentuk desktop. Tapi kalau cikgu buka dekat iOS phone, cikgu hanya boleh buka sebagai mobile, versi mobile. Jadi dia sedikit saja, okey, paparannya pun dalam bentuk yang kecil. Tapi kalau dekat Safari dia paparan penuh lah. Jadi mudah, kalau dekat iPad mudah kalau kita nak buat hal-hal seperti kita nak buat website editing, kita nak buat blogging, kita nak buat grafik daripada online, berbanding dengan kalau kita buka laman web daripada telefon dengan operating system iOS. Okey, boleh saya menjawab ke? Okey, boleh saya teruskan? Cikgu boleh teruskan cikgu. Okey, so ini antara aplikasi yang kita akan fokuskan. Okey, so pertama sekali ialah Files, kedua ialah Spotlight, ketiga ialah Notes dan keempat ialah Photos. Okey, so pertama ialah Files, kedua ialah Spotlight, Notes dan Photos. So ini adalah 4 bahagian yang kita akan sentuh lah. Sebenarnya saya pun ada plan kalau kita perjalanan agak smooth dan agak terancang, so mungkin saya boleh kongsikan lagi 1-2 lagi aplikasi yang boleh kita highlight. Macam sini saya tak mention tentang Safari sebab dia self-explanatory, kita dah tahu Safari itu browser. So browser macam-macam yang kita boleh buat kan. Tapi yang penting ni lah Files, Spotlight, Notes dengan Photos yang kebanyakan saya sendiri dapati ramai daripada pengguna iPad mungkin tak berapa gunakan lah sebab mereka mungkin akan boleh explore lagi banyak lah kelebihan-kelebihan dia yang memudahkan kerja-kerja di iPad. Okey, saya rasa okey, di ujung nanti kita akan ada latihan sikit lah. Kita ada latihan sikit nak tengok kemahiran cikgu menggunakan beberapa aplikasi yang telah saya nyatakan ni lah. So tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada ni lah, saya sambungkan kepada iPad saya. Boleh saya teruskan ya? Boleh cikgu. Okey.
Okay, saya akan stop share. Okay, so ini adalah okay, ini adalah paparan iPad OS saya lah dekat saya punya iPad. Okay, for the time being, saya akan back and forth lah dengan akaun anak saya. So this is roughly iPad yang anak saya gunakan jugalah untuk buat kerja-kerja sekolah dan sebagainya. So ini iPad OS. Nak check dulu, boleh nampak screen? Nampak cikgu. Okay, Alhamdulillah. So inilah iPad OS. Kalau kita tengok nature iPad OS ni, dia macam telefon tapi saiz besar sikit lah paparannya. Ikon dia tetap sama. Cuma kalau widget dia pula, dia memang sebelah kiri. Ini salah satu feature yang barulah, dan untuk iPad OS 15 nanti insyaAllah widget boleh letak di antara ikon-ikon inilah, macam juga dekat telefon iOS. Okay. So satu lagi beza kalau iPad OS ni ialah berbanding iOS, kita boleh tengok kita ada dock kat sini. Dock ni macam tempat kita boleh parkingkan lah beberapa aplikasi yang mungkin kita sering guna. Okay, sering guna. Okay, bagi cikgu yang menggunakan iPad tapi cikgu nampak macam ada cursor bergerak tu, ini sebab saya cantumkan dengan Magic Keyboard lah. Kalau kita cantumkan dengan keyboard dan kita ada trackpad, so nanti cursor tu akan muncul. Tapi saya akan buat perkongsian pada hari ini menggunakan sentuhan jari lah. Maksudnya saya akan tap supaya cikgu yang tak ada keyboard boleh nampak experience dia macam mana sebenarnya. Ini untuk menunjukkan saja. So kita bermula dengan Files App. Files App kita okey, kita nak tanya MC kita hari ni. Biasa gunakan iPad tak? Cikgu, saya guna Mac. Saya tak guna iPad. Okey, pernah guna biasa gunakan iPad? Kalau kat sekolah, saya gunalah yang kawan-kawan saya punya. Biasa kalau guna kalau file, tahu kan bahagian Files App? Tahu? Okey, kalau Files App biasanya apa perkara-perkara yang biasa you buat lah? Kalau file tu macam untuk cari file yang kita dah save. Macam presentation semua tu. Atau e-book yang kita buat macam buku teks kan. Dan ada dia punya susunan dia kalau kita nak susun. Ataupun dia akan jadi bersepah bila kita dah save. Kalau saya tanya je lah, rasanya kalau sepanjang guna Files App tu, apa mungkin satu benda yang kalau ada lah, saya tanya je, kalau ada yang agak menarik lah digunakan? Saya tak explore sangat cikgu. Okay. Alright, so kita akan tengok apa dia kelebihan dia. Okay, pertama sekali Files App kalau nak kenal, okay, tengok cursor saya, dia biasanya, okay, cikgu mungkin dekat ni lah, dekat saya keluarkan dia biasanya dekat home screen lah kalau Files App ni. So macam saya, dia ada dock tu sebab saya tarik dia. Okay, saya tarik dia dan saya drag ke dock. Nampak kan saya gerakkan dia. Tu yang jadi kat dock tu. Okay, kita tak ini, jadi kita Files App ni biasanya dia warna biru dan berbentuk folder lah, folder macam ni. So cikgu mungkin tertanya-tanya, okay, so basically Files App ni macam My Document lah kalau dekat komputer biasa. Management dia agak baik berbanding dengan dalam iOS dalam phone, sebab kalau dalam phone dia agak kecil macam ni kita nampak dan lagi mudah nak manage. Okay, macam saya sekarang saya dah buka. Bila saya buka saja Files App ni, semula bila saya buka saja Files App ni, okey, cikgu boleh nampak dekat sini. Okey, di sebelah kiri kita ada beberapa pilihan lah, yang mana dia ada recent, share documents, locations, text. So ini antara navigasi dia lah, kita panggil navigasi dia. Cikgu kalau tak ada macam ni, jangan lupa turn on kan yang dekat ni, atas ni. So bila cikgu off, itu yang tak nampak tu. Bila cikgu tekan, so cikgu nampak navigasi dekat kiri ni.
Kalau misalnya paparan cikgu macam ni, kenapa tak macam paparan saya? Sebab kita kena on kan navigation panel kat sini. So kita nampak. Recent ni nak tunjuk file-file terkini kita. Okay, share documents ni kalau kita ada kongsikan file yang orang lain pun boleh edit. So semua dokumen ni yang kita edit. Kalau istilah Google dia kan, kita biasa dengar kalau Google boleh share-share kan. So kalau kita share mana-mana dokumen, so dia akan muncul kat sini. Tak kira lah Keynote ke apa ke, folder ke. Dan bawah ni kita ada iCloud Drive. So dekat by default, kita akan ada iCloud Drive kat kita kat sini. Semua file yang ada dekat iCloud, kita akan ada kat sini. On my iPad ni ialah macam kita punya macam my computer lah. Istilah laptop yang biasa kita dengar ialah my computer. Recently deleted ni ialah file-file yang kita delete, dan last kali ni tagging, tags. Tags ni sangat memudahkan kita lah, macam kita boleh, macam orang kata hashtag kan, hashtag. So kita tekan, pilih satu hashtag, kita dah tahu dah. Kita boleh set file-file tu kita dengan tagging tertentu. So bila kita, kita pergi on my iPad, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak buat folder yang baru. So kalau nak buat folder yang baru, kita gunakan jari kita. Kita tap and hold dekat screen tu. Saya akan tap and hold dekat screen dan akan keluar option new folder. So semula so saya akan tap and hold and then new folder. Dekat new folder ni, katakanlah kita nak buat folder kita nak buat folder nama dia bahan eksperimen. So kita dah buat folder situ, bahan eksperimen. So kita dah buat satu folder. Dan folder ni kalau kita lebih mudah, kita buat carian di kemudian, ataupun kita lebih suka macam melabelkan dia, kita boleh tap and hold pada folder tu. So kita pilih di bahagian, ada dua lah, satu kita tagging kan, satu kita favorite kan. Satu saya akan tag, saya letak, mungkin saya letak kat sini, mudah mengajar. Sorry. Mudah mengajar. So bahan eksperimen. Keduanya. So bila kita tekan mudah mengajar kat situ, so dia dah ada sebab kita dah taggingkan tadi bahan eksperimen dengan tagging mudah mengajar kan. So kita dah tagging dia mudah mengajar. So bila saya klik mudah mengajar, dia akan muncul dekat situ. Alright. So kita kembali kepada folder tadi. Kita tap and hold. Kita boleh juga tekan favorite lah supaya kita mudah nak jumpa. So semua bahan favorite akan muncul dekat satu folder kat sini. Alright. So kembali kepada folder tadi. Kita tap and hold, kita tengok apa lagi yang ada. So bila kita buat sesuatu folder, kita boleh masukkan benda-benda ni lah. Kita boleh copy, duplicate, kita boleh move, kita boleh tengok info, mungkin nak tengok size dan sebagainya. So kita ada share, kita boleh compress. Compress ni maknanya kita nak zipkan dia. Kita nak zipkan dia. Alright. So kalau folder ni, bila kita tekan, sekarang ni kita dah masuk dekat folder tadi. So sekarang ni dia dah kosong. Dalam folder kita boleh masukkan folder, kita pergi sebelah atas, kita tekan tu pun kita boleh buat folder. Contohnya kelas 1. So folder dalam folder. So far boleh follow Boleh. Cikgu ada satu soalan. Dia tanya, yang cikgu gunakan itu adakah Magic Mouse atau Magic Keyboard? Saya menggunakan Magic Keyboard. Dengan ada lagi satu soalan. Dia tanya,
daripada Cikgu Denny. Dia tanya iPad OS ni daripada Apple ke atau third party open sources? Daripada Apple. Okay. Okay, kalau produk-produk Apple, dia biasanya built-in, of course lah dengan daripada Apple lah. Tapi mungkin ada tanya kan, mungkin ada yang nak tanya, boleh ke OS lain diinstal dalam ni? Okay, so practically dia ada software-software khas lah, contohnya macam nak running Windows secara virtual. So kita ada macam, tapi itu pun bukan running Windows sebenarnya, kita just stream. Kita stream, sebenarnya kita ada laptop lain. So kita control kita punya Windows laptop tu daripada iPad kita. Itu namanya macam stream je lah. Dia tak install dalam ni. Kalau macam kat MacBook, kita boleh install operating system yang lain. Contohnya macam Windows. Tapi secara dual boot lah kalau tak silap saya. So kita gunakan aplikasi macam parallel. Tapi kalau dekat iPad tak ada. Dia memang iPad OS. Okay, ada soalan lagi? Ada Cikgu. Alright. So ini ialah tentang folder. So kita buat lagi satu folder. Okay, untuk kita recap balik. Okay, pertama sekali kalau nak buat folder ada dua cara lah. Okay, tadi yang saya tunjuk kita tap and hold. Macam ni pun boleh. Kita tekan button kat atas tu kan, folder tu kan, add folder itu pun boleh. So whichever way yang cikgu rasa lebih mudah dan lebih cepat. So kali ni kita cuba, kita cuba yang tekan atas tu je lah. Okay, so kita tambah lagi satu folder. Kita mungkin nak namakan bahan edaran. Bahan edaran. Okay, so bahan edaran ya. So kita ada bahan eksperimen, kita ada bahan edaran. So saya akan, ya. Saya tak dapat nak add tag dekat folder tadi. Kenapa Okay, cikgu ada tap and hold tak macam saya? Okay, masa tap and hold, dia dah keluar yang add new tag, lepas tu yang label-label color-color tu kan. Tapi masa add new tag tu dia macam tak, tekan tu dia macam tak aktif lah, tak aktif. Okay, saya cuba tag. Kita tengok Oh, bila tekan add new tag tu dia tak keluar something lah. Tak ada apa-apa. Tak boleh nak buat yang apa tu, customize, mudah mengajar apa semua tu. Okay. So, alright. So mungkin cikgu boleh mungkin cuba closekan balik aplikasi files tu. Okay. Saya akan tunjuk macam mana close aplikasi sebab ramai yang guna iPad, dia buka-buka app pasti dia tak tahu nak close macam mana. Okay. Sebentar cikgu, saya letak sini contohnya science. Okay, dan kita boleh letak warna lain juga, tersetkan warna pun boleh, dan science. Okay, even tagging kita yang customize pun kita boleh warnakan. Okay, contoh kalau cikgu misalnya tadi tak habis, okay, cikgu nampak dekat sebelah bawah ni kan, macam dekat phone iOS, dia ada macam satu bar tau. Ini home bar lah, macam kalau kita tolak ke atas, dia akan pergi dekat home screen. So bila cikgu buka Files app tu, cikgu tarik ke atas. Okay, tarik ke atas half, jangan swipe penuh, separuh saja. Tengok saya tarik separuh. Cikgu akan nampak open application. Boleh nampak cikgu? So dekat sinilah kita swipe ke atas, maknanya kita akan delete aplikasi tu maknanya. Okay, cikgu yang bertanya tadi, boleh cuba. Okay, tarik daripada Files app, tarik di separuh paparan. Okay, nanti akan keluar macam Windows app macam tu kan, ada beberapa aplikasi. Cikgu tolak, swipe ke atas. Swipe ke atas, macam saya closekan YouTube. Saya tarik, swipe dia ke atas. Swipe, swipe, swipe dan swipe. So saya dah close. Cikgu tengok Files app tadi saya dah close. Bila saya dah close, saya buka semula, so dia brand new. Ini juga bagus untuk siapa yang ada iPad mungkin versi yang lama. Okay, mungkin iPad yang dah agak lama lah dan selalu hang. So ini cara untuk
kita clearkan kita punya memory juga. So boleh saya teruskan? Cikgu, sebelum itu ada sedikit soalan. Ada satu soalan iaitu bagaimana cara untuk nak manage file on iPad dengan iCloud? Okey, macam mana nak? Okey, kalau iCloud ni sama juga sebenarnya macam cikgu guna macam Google Drive, macam OneDrive. Okey. Cumanya kalau macam iCloud Drive, okey, iCloud Drive kita dah memang built-in lah dalam iPad ni. Kita dah built-in dalam iPad ni, maknanya kalau kita drag mana-mana file masuk ke dalam iCloud Drive, automatically file kita berada dalam ni. So aplikasi-aplikasi khas yang dibangunkan oleh iPad, contohnya macam Notes, Photos, GarageBand, Keynote, sebarang file yang kita buat dekat sana, dia automatically akan masuk dalam iCloud. So kalau kita ada file, contohnya saya ada file, okay, dalam iPad saya ada gambar ni. Saya ada gambar kan. So bila saya drag ke iCloud Drive, dia bukannya memindahkan, dia menyalin. So maknanya dekat iPad kita ada, dekat iCloud Drive kita pun ada. Contoh gambar ni So saya tarik gambar ni. Bila saya pakai iCloud Drive, nampak tak dia muncul macam ada tanda tambah. Okay, saya ulang semula Saya tap and hold gambar ni. Saya tarik dia. Bila saya halakan dia ke iCloud Drive, dia akan keluar macam ada ikon tambah. Maknanya kita nak masukkan, kita nak salin ke iCloud Drive, kita nak copy. Okay. So dekat iCloud Drive saya dah ada dah salinan gambar tu. Tengok dia ada macam ikon awan. Tapi itu maknanya dia sedang upload. So maknanya gambar ini sudah ada dekat iPad saya pun ada, dekat iCloud Drive saya pun dah ada. Cikgu susun dekat iCloud Drive sama macam cikgu susun dekat folder biasa. So kalau cikgu tidak menggunakan iPad, cikgu nak tengok iCloud Drive cikgu daripada laptop ke, daripada phone ke, cikgu boleh terus pergi ke iCloud.com, login dengan Gmail yang sama, cikgu register dekat iPad, nanti cikgu boleh tengok file cikgu secara online. Okey, jadi saya rasa memang mudahlah sebab iCloud Drive dah built-in dalam tu, sebab kadang-kadang ada cikgu yang nak backup dia punya dokumen. So cikgu boleh pilih, kalau cikgu ada iCloud Drive yang banyak, storage yang banyak, so mungkin it is safer kalau cikgu pergi masukkan dekat iCloud Drive juga, sebab mana tahu kan mungkin iPad kita ada problem, okay, kita ada masalah dengan iPad kita, jadi dokumen kita itu tidak hilang begitu saja. Sebab bila cikgu letak dekat on my iPad, maknanya semua secara offline, secara lokal saja. Dia tak tersimpan pun dekat iCloud Drive. Okay, itu dia tentang iCloud, tentang ni lah, folder dalam Files app. Okay. So boleh kita teruskan kepada bahagian kedua. Boleh cikgu. Okay, so mudah saja kita nak susun ni kan. So macam biasalah kita create apa-apa file, kita ada file ke kita muat turun, just masukkan dalam folder. Okay, perkara kedua yang kita akan buat ialah mengenali Spotlight. Now, cikgu mungkin tertanya-tanya Spotlight. Spotlight ni aplikasi yang built-in maknanya dia bukan ada ikon macam ni. Dia tak ada dalam ni. Cikgu cari mana Spotlight, tak ada. That's why macam recording pun, cikgu cari button recording dalam aplikasi ni, dia tak ada. Dia bukan app, tapi dia built-in feature. So kalau Spotlight ni sebenarnya dia search button. Untuk kita cari, mungkin kita type saja, dia akan bagi beberapa pilihan. Cara nak buat dia ialah, okay, kita gunakan jari, kita swipe down ke bawah. Okay, kita cuma gunakan satu jari, kita swipe down ke bawah dekat mana-mana skrin dan dia keluar macam tu. Okay, so saya tarik semula, kita swipe down ke bawah dan dia keluar macam tu. So kita carilah apa kita nak cari. Dia boleh akses file kita, boleh akses maklumat dekat app mungkin, dan juga laman web. Contohnya saya cari kat sini eksperimen.
Okay. So bila saya type eksperimen dekat Spotlight tu, dia ada tunjukkan top hit. Top hit ni maknanya yang dia rasa paling relevan, paling hasil carian yang paling mungkin paling tepat lah untuk kita jumpa kan. Contohnya macam eksperimen. So dalam pad kita ni ada satu benda yang dinamakan bahan eksperimen. So dia dah jumpa. Satu lagi, dia juga offer suggestion lah. So Siri suggested website. Mungkin kita ni nak cari website sebenarnya. So tengok, dia bergantung kepada jenis-jenis aplikasi yang kita sediakan. So kalau saya ada satu app nama dia eksperimen, so mungkin dia akan muncul juga dekat hasil carian ni. Okay, ini ialah, dan kita juga boleh buat operasi lah. Operasi macam tambah ke 1 tambah 1 jadi 2. So kita juga boleh cari jawapan automatik terus daripada sini. Ataupun kita kata define catastrophe. Sorry. Kita cari yang ni dia dapat tak? Kalau kita cari definisi pun kita boleh jumpa lah. So dia macam one stop center untuk kita mencari maklumat, kita buat research, dan dia akan display dalam bentuk preview. Preview maknanya mini info. Okey, jelasnya tentang ni Spotlight. Jelas cikgu. Jadi cikgu kalau nak cari macam, okey saya nak cepat, malas nak buka folder apa semua, nak cari terus. Contoh macam saya tak ingat aplikasi CapCut. So saya tak CapCut jumpa. So saya tak perlulah nak swipe cari sampai jumpa kan. So kita tarik macam tu je. Ataupun kita juga boleh cari mungkin gambar EP. So nama file ke apa kan, tapi kita tak tahu kat folder mana kita letak, di bahagian mana, gambar ke apa dan sebagainya. So dia boleh baca lah kat sini. Alright. Okay, ada soalan so far tentang Spotlight? Tiada cikgu. So far macam kita tak lama kita ni. So senang kan, Spotlight ni basically cari je lah. Macam tu kita cari-cari, kita buat carian. Kalau cikgu lebih prefer nak gunakan voice pun boleh. Tapi saya tengok dulu, saya setting bahasa Melayu ke English kat sini, saya tengok. So English. So bila English, saya akan cari, saya swipe, kita boleh gunakan voice, kita boleh gunakan voice. Netflix. So dia dah jumpa Netflix. Okay, language kita boleh set kalau kita nak buat carian. Contoh, saya akan ubah language bahasa Melayu lah. Saya akan buat carian menggunakan suara. Saya akan tekan mic tu. Bahan eksperimen. Okay. So, dah jumpalah bahan eksperimen saya menggunakan suara. Bahan pengajaran. So, kita boleh jumpa kat sini. Okay. So, kita boleh setkan language juga. Kalau dekat bahagian setting tu, kita boleh set lah. Kita nak supaya dia boleh capture juga bahasa Melayu. So, inilah cara menggunakan iPad. Saya recap balik, mula-mula tadi kita cerita tentang macam mana kita nak urus menggunakan sistem folder dalam Files app, kan? Dan sekarang ni kita bercerita tentang Spotlight. Spotlight ni dia agak laju, dia on device, dia sangat mudah menyenangkan kerja kita. Sebab memang kita biasa nampak orang guna iPad, dia memang dengan penuh ketabahan, dia pergi cari satu-satu kat mana kan. Kita boleh gunakan ini untuk mempercepatkan kita mencari file tu lah. Sebab dia memang iPadOS dibangunkan untuk dia macam a very good substitute to laptop punya working style. Okay. Alright. Kita dah selesai tentang Files app, kita dah selesai tentang Spotlight. Boleh kita teruskan kepada yang seterusnya? Cikgu, sekejap, ada beberapa soalan. Okey, teruskan. Yang pertama, boleh tak daripada Cikgu Sam, boleh tak kita letak Google Drive dekat location aplikasi file dekat iPadOS? Jawapannya boleh. Kita kena muat turun dulu aplikasi Google Drive.
Okay, kita makan aplikasi Google Drive. Kita kena buat turun dia sebagai app. Nanti dia muncullah kat tepi ni dan at the same time nanti dia akan muncul dekat sini lah. Kita pergi dekat setting. Kalau sempat saya demokan kejap. Okay, ni dekat App Store. Tekan Drive. Okay, dekat Google Drive kita get. Okay, so kita ni untuk nanti dia akan boleh muncul kat sini lah. Tapi kita kena set sikit supaya kita allow ke tidak dia berada dalam location macam tu lah. So dia akan boleh berada sama lah iCloud Drive, Google Drive. So cara dia pun sama. Ada file kita drag masuk ke dalam location dekat tepi tu. Katakan situ ada Google Drive. So mana file kita drag ke situ, so dia akan copy. Sebab cikgu kan mungkin pakai akaun The5 kan. Jadi mungkin ada banyak sangat bahan Google Drive. So boleh juga masukkan dalam location. Cikgu ada lagi soalan daripada Cikgu Padil. Spotlight ni boleh diguna semasa online ataupun masa kita internet off? Masa internet offline pun boleh. Okey. Cuma kalau offline kita tak boleh lah akses yang website tu kan. Okay, sekarang saya cuba offkan internet. Okey. Tapi mungkin dia pakai dot connector jadi dia ni Jadi dia okey. Sekarang ni sebab saya pakai dock connector, jadi dia mungkin akan akses internet daripada saya punya MacBook kan. Jadi itu yang tak dapat dah tu. Okey. So sebenarnya dia boleh gunakan secara offline. Bila offline, kalau kita minta macam untuk define ke calculation mungkin tak boleh sebab benda tu dia dapatkan daripada internet. Tapi kalau offline kita boleh lah setakat nak cari file dalam ni. So kalau dekat iCloud Drive mungkin dia tak dapat akses lah. Sebab iCloud Drive kan perlukan sambungan internet untuk dicari. Okey, ada soalan lagi? Ada lagi cikgu. Daripada Cikgu Lia, saya baru uninstall iTunes bahan pengajaran saya. Saya simpan semula dalam iCloud macam tadi boleh kan? Boleh ke jimat ruang iPad saya? Okay, of course. Dia kalau jimat ruang tu maknanya kita pindahkan. So kalau ada file tu, kita tak simpan dalam ni. So apa kita buat? Okay, kita contoh saya ada satu lagi gambar lah. Okay, sini saya drag. Konsep dia macam ni. Okay, ni file saya. So saya drag masuk dalam iCloud Drive. Sekarang ni saya di iCloud Drive pun ada. Kan gambar tadi ni. Gambar yang macam pink purple ni. Kat iCloud Drive ada. Dekat on my iPad pun ada. So senang cerita saya buang sajalah. Yang dekat saya delete. Tap and hold and then delete je lah. Okay, so bila saya dah delete bermakna file tu tidak lagi berada dalam iPad saya. So dia jimat ruang. Dia berada di iCloud Drive. Cuma bila dia berada dekat iCloud Drive, syarat dia ialah saya perlu ada akses internet kalau saya nak akses. Okay. Cikgu Heri, ada yang nak tanya pasal nak tunjukkan letakkan Google Drive dalam file. Okay. Alright, sebab saya dah tak tunjuk so saya ambil masa sikit untuk saya buat setting. Okay, so selain pada Google Drive, kita boleh masukkan banyak lagi lah. Kita boleh pakai Google Drive, kita boleh pakai iPad OS, kita boleh masukkan OneDrive, sama juga konsepnya. Drive. Sebab saya dah off tadi. Okay, so saya baru install, jadi ambil masa sikit Saya harap cikgu boleh sabar. Okay. So Google Drive kita kadang-kadang kita ada 2 ataupun 3 account.
Kan kadang-kadang kita ada 2 atau 3 account. So apa yang muncul dekat kita punya files app tu dekat bahagian location bergantung kepada email mana yang kita sedang buka dekat Google Drive app. Okay, sign in. Okay, so ini ialah aplikasi Google Drive yang saya dah muat turun. Sekejap saya pindahkan supaya mudah nak nampak. Okay, kita boleh nampak Google Drive kat bawah tu. Okay, Google Drive kat bawah tu. So saya buka dulu aplikasi Google Drive. Okay, sekarang ni saya pakai dengan akaun anak saya lah, contoh macam tu. So segala folder dia akan ada kat situ. Katakan saya buat folder kat sini. Kerja rumah. Kerja rumah So saya dah ada satu folder dalam Google Drive saya. Okay, so itu dia. So ini Google Drive dia. So dekat bahagian location ni, okay, by default dia akan suggest bahawa dia jumpa satu aplikasi berbentuk storan lah. Storan ni maknanya macam OneDrive ke, Google Drive ke, ataupun mungkin Dropbox. So more locations. Bila kita tekan, dia tanya, kita nak tak tunjuk Google Drive ni dekat location? Yes, kita nak. So kita togglekan dia jadi hijau. So maknanya kita on kan. So nanti folder kita, file kita daripada Google Drive pun akan dipaparkan. So tekan done. So itu dia dekat Google Drive. So sekarang ni dia minta authentication dulu. Okay, so mungkin saya kena pergi setting. Okay, backup. Privacy screen. Kita tengok dah muncul ke belum. Kita kena authenticate dulu. With files app backup. Okay. Kena restart balik files app tadi. Tengok kalau dia dah boleh muncul lah. Okay, so kita kena tengok setting. Saya rasa dia kena backup notification. Enable je semua. Okay, request access. Default apps. Ataupun kita pergi setting kita pergi setting sebab sekarang kalau dekat iPad OS dia punya restriction dia by default dia macam tak boleh buat itu, tak boleh buat ni. So kita kena tengok balik dia punya access lah. Google Drive. Okay, so location kita tengok kalau semua dah on. So nanti dia akan muncul lah sepatutnya dekat sini dekat bahagian ni. Yang ni kena setting balik lah, nanti saya share sebab saya sekarang gunakan akaun anak saya. Sekarang ni saya tengah sign in sebab iPad ni saya dah bagi authorization pada anak saya untuk guna. So dia sedang guna Google Drive dengan akaun dia. So sebenarnya dia kena minta permission saya dulu. So the thing is, saya kena kembali kepada MacBook saya lah. Tapi kalau cikgu, bila cikgu dah install tu dia tak ada masalah patutnya. Dia akan terus muncul dekat sini. Cuma sekarang ni dia minta authentication lah, permission daripada saya sebagai parent. Okay, boleh kita teruskan? Last cikgu. Kalau cikgu ada request untuk minta cikgu tunjuk balik cara keluarkan spotlight tu. Okay, cara keluarkan spotlight. Gunakan satu jari, kita tarik je pada skrin. Tarik ke bawah. Mana-mana spot dalam skrin tu. Katakan saya kat tepi. Tarik je ke bawah. Okay, kalau kita pakai jari, kita tarik je ke bawah. Kalau kita pakai keyboard, ada trackpad, kita gunakan dua jari, swipe ke bawah. Kalau dekat skrin, kita gunakan satu jari, swipe je ke bawah. So dia muncul macam tu.
Okey, jelas Jelas cikgu. Teruskan cikgu, teruskan. Okey. Next. Okey, kita dah selesai tadi. Okey, kalau kita tengok dekat slide kita, kalau kita tengok dekat slide kita tadi, kita dah selesai folder dan kita dah selesai dengan Spotlight. Sekarang kita nak masuk kepada Notes app. Notes app ni lah yang banyak cikgu dah masukkan maklumat. Cikgu nak buat bahan, lesson plan, cikgu nak buat apa-apa saja nota, mungkin to-do list, nak cari, mungkin nak simpan macam saya, kadang-kadang saya simpan maklumat penting lah dalam note saya. Okey. Ada satu persamaan, ada dua perkara yang boleh kita buat daripada notes. Ada satu perkara yang kita boleh buat sama ada dalam notes ataupun dalam files app, iaitu kita boleh scan. Okey, pertama sekali saya akan mula dengan scan. So kita pergi dekat notes. Okey, contohnya notes So bila kita buka aplikasi notes, notes tu kita boleh nampak lah, tengok ikon pun kita dah tahu dia satu aplikasi notes. So saya tap, saya buka. So untuk saya buat notes yang baru, kita pergi menu atas tu, kan kita ada banyak, ada collaborate, kita ada buat to do list, gambar, markup ataupun buat drawing. Okey, ada menu dan kita ada benda macam create new. So saya tap kat situ. Bila saya tap kat situ, saya sedang buat note yang baru. Okey, saya sedang buat note yang baru. Contohnya saya nak kata bahan lesson plan. Bila kita buat lesson plan, untuk type menaip ni memang sedap cikgu kena pakai keyboard lah. Tapi mungkin cikgu kalau buat benda ni daripada MacBook ke ataupun iPad yang memang cikgu dah type penuh, lah masuk dalamnya. Kalau iPad mungkin cikgu takkan type sangat lah. Lesson plan, dan cikgu boleh buat, cikgu boleh scan dokumen. Contoh macam cikgu pergi dekat, cikgu tekan ikon kamera atas ni. Ni kalau cikgu nak scan. So dia boleh scan dokumen, take a photo, video, choose photo, video. Kita mula dengan scan dokumen. Sekarang saya cuba cari satu ni lah, satu kertas. So sekarang saya akan tekan scan dokumen. So saya ada satu dokumen. Kita tekan snap. Dia by default dia akan boleh, actually dia boleh realign lah. Dia maknanya dia boleh kesan lah sebenarnya dimension kertas tu yang kita scan. So kalau tak boleh kita just kita just scan. Sebentar. Bila saya, oleh sebab saya tengah share screen, bila saya cuba touch, dia punya alignment tu macam terganggu sikit tadi. So kita boleh adjust lah alignment dia kejap. Kita boleh tarik sikit. Kita boleh adjust gunakan jari. So kita keep scan. Keep scan tu maknanya kita lah. So kita nak terima. So kita dah simpan secara automatik, save. Sudah siap dah kita punya dokumen kita scan. Cuba kita buka hasil dia. Inilah dokumen yang kita dah scan tadi. Alright. So benda pertama yang menarik kita boleh buat dekat Notes app ialah kita boleh scan dokumen. Untuk scan dokumen ni dekat folder pun boleh. Kita pergi Files app. Kalau tadi bila saya tap and hold, dia akan keluar new folder dengan scan documents kan. Kita pun boleh scan documents kat sini. Ini especially kalau cikgu nak
scan dokumen, contohnya macam cikgu nak simpan sijil-sijil ke kan, jadi sesuai lah folder kan. Kalau kat Notes app ni maknanya kita nak scan something dan kita boleh simpan lah, macam dokumen macam surat ke ataupun mungkin apa-apalah surat, selain pada surat macam kalau kita ada bahan-bahan PDF, bahan-bahan berbentuk macam receipt ke kan. So bila cikgu tekan dekat dokumen kita dah scan tadi ni, cikgu tab, cikgu ada pilihan untuk cikgu adjust juga. Cikgu boleh crop, cikgu boleh filter, cikgu boleh rotate. Kalau tengok dekat atas ni pilihan-pilihan yang ada. Cikgu nak conteng pun boleh. Kalau cikgu nak conteng, cikgu pilih markup. Okay, cikgu pilih markup. Dan cikgu boleh gunakan Apple Pencil cikgu lah untuk conteng. Contohnya, saya contoh kat sini penting. So mungkin saya gunakan warna merah. Okay. So ni saya. So kita boleh conteng-conteng, kita boleh markup Kita boleh buat anotasi, kita boleh highlight, kita boleh gariskan. So macam-macam lah kita buat anotasi macam biasa. So the first thing kita boleh buat dengan Notes app ialah kita boleh scan dokumen. Keduanya obviously kita boleh ambil gambar. Contohnya saya take a photo. Okay, so bila dah ambil gambar ni, saya tekan use photo. Gambar ni pun saya boleh annotate sebenarnya. Kalau nak annotate, pergi saja. Kita tap dulu gambar tu. Jangan terus pergi dekat button markup ataupun drawing ni. Sebab ini cuma nak tambah satu lagi bahagian nota yang berbentuk lakaran, tulisan ataupun markup. Kalau kita nak markup dekat gambar tu, kita tap dulu gambar tu. Dan baru kita pilih markup. So far, ada apa-apa soalan tentang scanning dokumen dalam Notes? Cikgu nak tanya, macam saya kalau contoh saya scan buku kerja murid kan, lepas tu saya markup lah, kita contoh-contoh, dan kita lupa nak padam balik. So dia kena macam dia automatik bila kita, maksudnya bila kita save tu, bila kita buat pindah maksudnya bila kita tinggalkan tu automatik dia save apa yang kita conteng tu. Dia automatik akan save. Tapi kalau cikgu nak clearkan balik, cikgu padam je lah. Tu maksudnya kena padam lah Setiap kali kita kena padam, baru maksudnya kita nak guna untuk kelas lain kan. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Atau kalau cikgu nak buat separate dokumentasi, contohnya macam ada 3 kelas gunakan benda yang sama, cikgu boleh tap and hold. Sebelah kiri tu cikgu nampak yang kuning tu. Cikgu tap and hold. Cikgu atau cikgu pergi sebelah atas ni, menu ni. Tak ada yang untuk bahagian iPad ni dia tak ada duplicate Yelah, maknanya cikgu kena padam balik lah. Okey, kalau cikgu tengok by default dia macam ni kan. Dia satu lagi, dia sebenarnya kalau kita paparan dekat aplikasi Notes ni, saya close dulu dan saya buka semula jadi kita nampak. Okey, dekat Notes ni kita juga boleh nampak bahagian folder lah. Kita boleh nampak bahagian folder. So kita boleh nampak, kita boleh pecah-pecahkan daripada folder. Mungkin nak ikut kelas, kita nak mungkin ikut jenis-jenis, contohnya ada yang bahan, ada yang video, ada yang bahan PDF. Okay. So dia ada folders, dia ada notes. Dan dia sebenarnya kita tarik je ke kiri atau ke kanan, so dia akan expand sendirilah. So macam ni saya tarik dia ke kiri kan. So dia tak nampak folders tu. Saya tarik ke kiri. So yang bahagian folders sebelah atas tu tak nampak. So yang ada navigasi tepi ni. Kalau kita nak paparan penuh, kita just pergi dekat
expand ni. So dia paparan penuh notes tu. Dan apabila kita buat apa-apa dekat notes ni, dia akan automatically dia upload ke iCloud kita. So kita sentiasa di backup lah benda-benda ni. Tapi tidak bermakna cikgu tak boleh gunakan notes app masa tak ada internet. Dia konsep dia, kita boleh gunakan online dan offline. Masa offline pun kita boleh guna. Kita buat macam biasa, kita nak annotate, ambil gambar, scan PDF semua kita boleh buat. Bila ada internet nanti dia akan zap naik ke cloud dan dia backup. Okay. Alright. So perkara kedua, perkara ketiga, okay, obviously kita boleh masukkan foto, okay, choose foto ataupun video daripada iPad kita untuk kita masukkan dalam note kita. So dalam satu nota, contohnya macam lesson plan ni, dalam satu nota, kita boleh masukkan gambar, kita boleh scan PDF, kita boleh ambil gambar, kita pun juga boleh buat some drawing kat sini. Okay, so kita boleh drawing. Jadi kita dalam satu nota tu ada macam-macam bentuk bahan media. Dan last sekali ada titik 3 tu. Kita boleh pilih lah. Kita nak pin, kita nak lock. Kalau kita mungkin ada maklumat peribadi ke apa kan, kita boleh lock dan masukkan password. Okay, kita boleh share note tu. So kita kalau ada macam kita nak buat aktiviti kolaboratif. Contoh kita biasa dengar macam Google Docs kan. Kita share dengan kawan-kawan, so masing-masing boleh edit. So the same thing juga macam note pun boleh buat macam tu. Kita boleh send a copy, bila kita send a copy macam nota dah siap, kita boleh simpan sebagai gambar, kita boleh save to files ni, maknanya dia akan save ke dalam files app sebagai PDF. Okay. Dan kita ada button print, kita ada button markup. Dan kita boleh share kepada app, contohnya nak hantar ke Telegram terus pun boleh. Okay, okay, saya buat lagi nota yang baru. Basically sebenarnya kalau kita just nak type something, kita kata ujian lisan. Okay. Katalah okay, ujian lisan. Okay, bila ujian lisan, okay, kita boleh pergi dekat titik 3 tu, sebelah atas tu. Okay, dekat sini sebenarnya kita boleh juga memilih grade. Contohnya kalau kita ni ngajar matematik ke, ngajar geografi ke, atau memang saja perlukan layout dalam bentuk grade. So kita boleh pilih. Mungkin nak tuliskan, lebih seronok tulis ada line macam ni, so kita boleh pilih grade dia. Dan macam biasalah. Dan bila kita menaip, kita sebenarnya selain daripada kita masukkan tulisan, kita juga boleh masukkan table. Kita juga sebelah bawah ni, cikgu pergi sebelah bawah ni, cikgu boleh masukkan table, cikgu boleh masukkan tulisan. Dan cikgu boleh ubah sebenarnya tulisan tu, nak bentuk list ke, perenggan ke, kita nak bold, italize, subheading ke, so ada macam-macam kat situ. Okay, ada apa-apa soalan tentang notes? Tiada cikgu. Okay, so far clear tentang notes ni? Saya rasa clear cikgu. Jelas. Jelas cikgu. Cikgu kena buat banyak-banyak dekat notes ni, nanti cikgu okey lah. Kalau saya sendiri, kalau dulu saya banyak simpan dekat Google Keep lah. Saya banyak simpan Google Keep, tapi semenjak saya menggunakan Mac dan menggunakan iPad dan iPhone, saya dah banyak berubah ke arah ke aplikasi notes lah. Dia ada pros and cons, tapi bila kita menggunakan aplikasi notes ni, sebab saya mudah nak scan PDF. Bila kita sebagai cikgu dalam pendidikan ni, kita banyak sangat deal dengan benda-benda PDF. Jadi dia dah sangat mudah kat situ lah. Alright. Dan kita dah selesai tentang Files app. Kita dah selesai dengan aplikasi, kita dah selesai dengan built-in Spotlight. Kita pun dah selesai dengan Notes. Sekarang kita beralih kepada Photos. Yang fotos ni dia gambar dia macam kuntuman bunga, pelbagai warna. So kita sebelah atas ni kalau cikgu nampak, cikgu obviously cikgu boleh susun cikgu punya
ni cikgu nak buat macam mana, jadi cikgu senang nak tengok kan. Okay, saya tekan photos. So inilah gambar-gambar yang saya ada. Dia gambar, video semua akan muncul kat sini. So macam biasa nak memudahkan kita navigasi, kita onkan kita punya navigation panel kat sini. Jadi kita boleh nampak library, for you, people. People ni kadang-kadang kalau gambar kita ada banyak dan ada muka, dia boleh detect. So nanti dia akan tanya, ada 7 keping gambar dengan muka ni. So kita nak namakan dia sebagai apa. Sekarang library saya kosong sebab iPad ni saya dah authorize untuk anak saya guna. Jadi dokumen saya tak ada dalam ni. Nanti cikgu boleh cuba dan tengok sendiri. Dia juga boleh kesan kalau kita onkan location, so dia akan muncul kat sini. Sebenarnya dia bukan sahaja untuk apa yang kita ambil gambar atau simpan gambar daripada iPad. Dia sebenarnya seamless across platform. Contoh across devices. Contoh kalau saya ada iPhone, so kalau saya ada iPhone, saya ada ambil gambar apa semua dan saya turn on kan iCloud backup. So dekat Photos app dekat iPad pun akan muncul semua gambar-gambar saya lah. Kita pergi for you, kita pergi people, so kita ada places, kita ada favorite, listen, search. Assalamualaikum Syam. Okay, ada apa setakat ni? Okay. Nak rasa seronok, cikgu boleh cubalah ambil gambar sekejap, 2-3 gambar ke, sambil-sambil kita bengkel nanti boleh nampak. Cikgu ada satu persoalan. Daripada Cikgu Suhaimi, dia kata boleh ke kalau kita buat folder dalam Photos? Boleh ke kita buat folder dalam Photos? Ya. Dalam Photos, kita namakan dia sebagai album. Oops. So kita namakan dia sebagai album. So bila album, okay, so bila album, so kita akan pergi dekat new album. Okay, kita buat new album lah. Dekat sini dekat bawah sekali ni, my albums, kita pergi album hari ini. Ataupun kita kata album suasana, contohnya lah. Okay, so save. So nanti kita pilih lah fotos mana kita nak masukkan. And then done. So kita dah buat satu album kat sini. Satu album dia. Okay, saya kembali pada fotos. Kalau kita nak tengok foto yang terbaru kita tangkap atau kita simpan, save daripada internet, kita pergi recent. Saya ambil, kita pergi recent Okay, saya pergi recent. Okay, saya tap pada foto tu. Okay, so dekat foto ni, kita pergi dekat atas ni, button ni kan, button ni. Tekan, so kita ada pilihan sama ada kita nak duplicate, mungkin ada satu gambar kita nak biarkan biasa, satu kita nak edit ke apa, kita boleh masukkan dalam album, duplicate, hide, slideshow, play, use as wallpaper, ataupun kita boleh copy iCloud link, save to files, send to contact dan print. Saya juga boleh favoritekan dia dan saya juga boleh edit. Bila edit ni bila kita tekan edit, kita boleh adjust lah, kita nak crop ke, kita nak filter ke, kita nak adjust color ke, kita nak macam-macam yang kita boleh buat lah. Kalau kita pilih video pula, contohnya ni video, so saya boleh tekan edit. By default bila kita play video, dia akan silent. So kalau kita nak on, kita on kan, tekan dekat yang speaker tu. So kalau tak kita edit, kita boleh trim. Bila iPad bab trim video ni dia laju. Okay. Atau bila dekat gambar tu kita boleh tap and hold, dia akan keluar menu juga. Kita nak copy ke, kita nak share, kita nak favorite, kita nak show in all photos, semua boleh. Dan kita juga boleh buang lah, delete from library. Kalau kita delete, okay, dia akan tersimpan dalam recently deleted dan akan stay for about, kalau tak silap saya, 60 days. Selepas 60 days ke 39 days, saya tak pasti. Lepas daripada 39 days, kalau kita letak saja dalam recently deleted tu, nanti dia akan automatically hilang terus. So kita ada 39 hari ke 2 bulan
untuk kita menyesal dan kita ambil balik file tu lah, foto tu. Kita menyesal. Itulah sikit banyak tentang file set. Foto. Fotos. Ada soalan tentang fotos? Assalamualaikum cikgu. Mhm. Maaf ganggu. Tadi saya ada tanya dekat keratan soalan tu, tapi mungkin saudara pengurusi majlis tak perasan kot. Sebab saya tanya soalan berkaitan tentang ni lah, apa beza tentang iPad dengan Microsoft Surface tu bila kita gunakan benda-benda macam ni kan. Sebab kita pun, saya pun guru juga, kita pun nak tokai benda-benda tu yang lebih jauh lagi lah ataupun mendalam. Boleh terangkan sikit tak? Sebab mungkin saudara pengurusi majlis tak perasan. Saya dah tanya, mungkin dia tak balas pertanyaan saya tu. Itu sajalah. Okey, terima kasih. Okey. Microsoft Surface tu dia sebenarnya bukan Surface sajalah. Dia ada banyak lagi jenis laptop. Okey. Dia basically dia sebenarnya laptop. Cuma laptop yang boleh digunakan dengan keyboard dengan tanpa keyboard. Itu saja beza dia. Dia sebenarnya proper laptop tapi boleh digunakan tanpa keyboard sebab kita nak senang pegang. Dia tak sama kategori dengan iPad. iPad ialah sejenis tablet. So bila tablet bila dia satu tablet ni konsep dia guna aplikasi, dia tak guna perisian. Dan dia aplikasi ni dibangunkan untuk mesra touch screen lah. Mesra touch screen ni maknanya kita boleh tap guna jari, kita boleh drag, swipe, everything semua guna jari sebab memang guna untuk pegang sebenarnya. Pegang dan touch. Tapi kalau macam Surface adalah full laptop tapi ada kelebihan dari segi boleh touch, menggunakan touch lah sebab kadang-kadang kita kan macam nak buat nota, kita nak conteng semua. Jadi kelebihan dia kat situ, kelebihan dia ialah dia proper laptop yang boleh touch. Tapi dia tidak menggunakan aplikasi, dia menggunakan perisian. Tapi kalau macam iPad, dia menggunakan perisian yang memang khas dibangunkan untuk touch screen. Dan dia ada pros and cons dalam banyak perkara lah. Bergantung pada cikgu, adakah cikgu banyak nak buat kerja-kerja laptop ataupun banyak kerja-kerja aplikasi. Contoh kalau iPad dia ada banyak aplikasi yang memang khas untuk drawing, yang memang cikgu perlukan, khas untuk annotating, yang memang banyak lebih kepada, senang cerita lebih banyak pada benda-benda berbentuk media. Media dan pengajaran. Itu beza dia. Kalau macam laptop, konsepnya banyak kerja pengkomputeran, macam nak type, nak susun dokumen dan everything semua. Tengok mana yang lebih penting. So kalau kita nak compare macam Surface laptop tu, comparison dia dengan MacBook sebenarnya. Cuma beza MacBook dia tak touch screen, itu saja. Okey. Okey Tuan Pengerusi, boleh kita teruskan? Okey. Cikgu dah habis kan slide cikgu? Pembentangan cikgu. Setakat ni sampai fotos tu dah selesai. Okey. Okey. Alhamdulillah, kita sudah selesai perkongsian yang penuh bermanfaat oleh Cikgu Harry sebentar tadi. Terima kasih Cikgu Harry kerana sudi berkongsi ilmu beliau bersama dengan kita semua. Okey. Tuan Pengerusi. Ya. Boleh kita buka soalan dulu, kita tengok kalau ada soalan lagi. Okey. Sekarang saya membuka kepada sesi persoalan. Siapa yang ada soalan boleh type di ruangan chat. Okay, kalau tak ada, saya sementara tu saya tunjukkanlah. So, inilah apa? iPad. So, inilah basically, inilah Apple Pencil. So, ini dia punya iPad lah. So, ini dia apa? Magic Keyboard yang mudahkan tadi. So, kenapa ada kesebulan tu? Sebab saya ada trackpad. So, dia muncul. Kalau iPad cikgu tak gunakan keyboard, so mungkin tak muncul benda tu lah. Okay, so saya perlukan keyboard lah obviously sebab saya nak buat kerja-kerja komputeran, so banyak nak type, so better get a keyboard. Kalau cikgu lebih kepada drawing saja atau buat kerja media banyak sketching and everything, so maybe you tak perlukan keyboard.
Alright, so inilah dia contohnya iPad Pro 2018. Cikgu ada soalan daripada ada satu cikgu yang bernama Nur Hawana. Dia kata iPad Pro saya tak keluar lagi AdTag. Yang add new tag tu tak keluar lagi dah close ke belum? Boleh minta cikgu tu onkan mic? Okey, macam mana? Cikgu Harry. Hmm. Saya dah tekan dalam yang saya punya yang tu, saya tekan yang folder tu. Tekan tag. And then dia keluar add new tag tu, dia saya tekan dia tak ada keluar apa-apa pun. Dia tak ada, dia keluar add new tab. Biasa bila saya tekan, dia tak keluar apa yang perkataan dia tulis yang boleh type tu. Sebentar. Saya share screen sekejap. Okey, cikgu tengok semula mungkin ada termisstep ke. Okey, contohnya saya dah ada folder. Okey, tap and hold. Okey, and then cikgu tekan text, betul tak? Tekan text. Okey, add new tag. Yang ini keluar tak? Yang tu tak keluar juga. Yang add new tag tu tak keluar. Okey, yang ini paparan ni keluar. Paparan tu keluar, yang warna red, orange, yellow, green, blue tu keluar. So bila saya tekan add new tag tu, dia tak keluar yang kita boleh type tu lah. Okey, cikgu punya iPad OS berapa ya? iPad OS 14.6. 14.6. Ya. Okey. Ini iPad Pro all rumah saya lah. Saya pakainya iPad Air yang versi baru, yang versi lama tu okey. Oh, yang versi baru ni yang tak ada Ini iPad Pro tahun 20 21. Nah, sepatutnya tak ada masalah lah. Cikgu dah ni cuba close kan? Saya dah cuba close kan pun sama juga. Okey. Kalau tak ada nanti bila cikgu cuba restart nanti tengok semula Okey. Terima kasih. Sebab macam saya pun iPad saya ni baru juga saya reset dia sebab saya bagi anak saya gunakan untuk PDPR. Saya bagi full control pada dia untuk guna. Jadi sebab iPad dia tak boleh multi user lah. Dia multi user ni maknanya multiple login dia tak boleh. Jadi apa saya buat, saya bagi ownership iPad ni pada dia lah. Jadi kiranya baru juga kan. So mungkin sepatutnya sama situasi macam cikgu lah. Maknanya baru disetupkan. Sepatutnya teks tu tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, cikgu just reset je nanti. Restart lah, bukan reset. Restart, tengok nanti macam mana, ada ke tidak. By default sebenarnya tak ada masalah. Okay, next. Ada soalan daripada Cikgu Padil. Cikgu Harry, boleh tak terangkan sikit mengenai iCloud? Okay, iCloud. iCloud basically macam Google Drive lah, sama je.
Contoh kalau kita pergi setting, okey, kita tekan nama kita. Contoh macam tu nama anak saya lah. Okey, kita tekan iCloud. iCloud by default, okey, bila kita set up account gunakan Gmail, dia bagi 5 gig lah. Dia bagi 5 gig free iCloud. Maknanya macam kalau Google Drive yang kita tahu, saya gunakan reference Google Drive lah. Jadi cikgu nampak perbezaan dan persamaan dengan perbezaan. So by default dia 5 gig. So bila 5 gig tu maknanya kalau lebih pada tu cikgu kena ambil option yang berbayar lah. Dan kita boleh pilih aplikasi mana yang menyokong secara automatik akan upload ke iCloud. Contohnya macam gambar. Gambar tu foto kalau cikgu tengok, saya on kan, maknanya sebarang gambar saya akan tersimpan di iCloud. So kalau banyak video dan foto saya ambil, maknanya dia akan naik ke aplikasi Photos dan dia akan memakan wang lah. Macam mail saya off kan lah. Okay, so kalau contact, calendar, reminders, notes pun semua saya backup. The thing is, kalau andai katalah, kalau tiba-tiba, saya juga onkan iCloud backup. Maknanya, kalau tiba-tiba iPad saya problem, okay, katakan iPad saya ni problem, dan saya nak reset balik, so bila saya login dengan akaun yang sama semula, so semua kandungan dalam iPad saya tu, bukan yang file lah, maknanya macam aplikasi apa, setting apa, kan kadang-kadang setting ni maknanya macam saya dah susun folder macam ni, saya dah buat macam tu, saya dah set widget macam ni. So bila saya reset, saya login balik, dia akan kembali macam ni juga. Exactly the same. So tak perlu nak fikir, oh aplikasi apa install hari tu. Kalau kita biasa kan macam laptop, bila kita reset, reformat kan, macam kita kena cari balik app dia, kena cari balik setting dia. Macam bila kita onkan iCloud ni, kita especially kalau iCloud backup, bila kita login balik dengan ID yang sama, so semuanya akan dimuat turun semula dalam keadaan yang asal. So inilah iCloud. iCloud bukan saja untuk menyimpan bahan, tapi juga untuk setting iPad kita. Katakan kalau ada cikgu yang mungkin ada 2-3 iPad, so kalau dia login dengan akaun yang sama, so semua iPad dia pun sama. Semua kandungan yang sama. Okey, nak tahu apa lagi tentang iPad? Okay, bukan daripada dengan cikgu, iCloud, sorry. Daripada Cikgu Azri pula ada soalan. Dari foto direct share ke Telegram or WhatsApp dapat tak? Ke nak kalau buka WhatsApp Telegram dulu? Ke nak buka Telegram dulu dan baru cari gambar dalam fotos baru share? Okey, dia sepatutnya boleh sebab saya tak install Telegram dalam ni sebab ni iPad anak saya. So kalau okey, sorry. So kita ada gambar, kita buka gambar, saya tap and hold, saya tekan share. So kita boleh share kalau kita ada Telegram. Kalau kita ada Telegram, kita boleh terus share lah. Tapi kalau WhatsApp, sebab WhatsApp tak ada versi app untuk iPad, so tak boleh. Kalau dekat phone boleh. Kalau dekat iPad yang boleh Telegram. So bila kita tekan share, kita boleh terus pilih aplikasi. Macam ni, saya boleh share ke Books, Reminders, CapCut, Drive dan beberapa lagi aplikasi. Okay, kalau saya ada aplikasi Facebook Messenger, boleh. Okay, lagi? Jadi ada soalan daripada Cikgu Nuriza. Cikgu boleh bagi suggestion tak kalau gambar dalam fotos dah sampai 7,000? Apa perlu saya buat? Pindahkan ke iCloud ke? Cikgu kalau dah tekan iCloud, kalau dah onkan iCloud tadi tu, dia dah automatically backup ke iCloud. Okay, so saya kurang pasti soalan cikgu, maknanya nak letak mana ke gambar tu ataupun macam mana nak kurangkan ke macam mana, saya kurang pasti. Cuba berikan konteks yang lebih tepat. Saya rasa cikgu ni bertanya apa yang perlu dia buat kalau dia dah dipindahkan ke iCloud, kita boleh delete je kan cikgu kan? Daripada device kita pun boleh delete siap-siap. Maknanya kalau kita setting dah iCloud ni, kalau kita dah setting dekat iCloud kita tadi, gambar kita on, maknanya kita tak perlu pindah pun. Maknanya apa yang dipaparkan ni ialah gambar-gambar di iCloud. So kalau kita delete, di iCloud tu buang.
Dan biasanya katakanlah kita ada 7,000 gambar kan, dan kita backup dekat iCloud, kita dah set tadi backup, kita dah backup dekat iCloud dan tiba-tiba dah lebih 5 gig. Kalau kita buat satu setting lagi dekat Photos tu, kita pergi setting dekat Photos, dia sebenarnya kita boleh pilih yang optimize iPad storage. Maknanya kalau kita dah low on space, full resolution photos and videos are automatically replaced with smaller device size versions. So maknanya dia tak buang gambar tu, tapi gambar tu dia kecilkan lagi. Dan saya perasan kalau video, apa dia buat, video tu dia akan buang daripada device kita. Tapi kita masih boleh nampak video tu. Cuma bila kita nak access balik video tu dekat Photos, dia macam baru nak download semula. Katakanlah dah penuh kan, katakan dah penuh, dah lebih 5 gig ni, dia tak buang kita punya gambar atau video. Tapi apa dia buat, dia kecilkan ataupun dia macam buang sebenarnya video tu, dia kecil, dia macam tinggalkan trace je lah, trace macam dia tinggalkan habuk je video tu. So maknanya bila kita tekan video tu, dia akan loading. Maknanya dia tengah muat turun semula. Itu yang dia maksudkan optimize. Maknanya bila daripada 5 gig tadi dia compress, kecilkan. Dia kecilkan. Kalau file tu besar, dia akan, bila kita tekan nanti, dia akan loading, dia baru muat turun sekejap untuk kita. Macam kita streaming lah. Istilah dia macam kita streaming. Okay? Menjawab tak soalan? Cikgu, ada lagi satu persoalan daripada Cikgu Padil. Dia kata, beliau berpendapat bahawa Cikgu Harry terlupa untuk cerita tentang built-in recording. Ya, satu lagi. Okay, built-in recording ya. Okay, built-in recording. Okay, kita pergi ke atas ni. Okay, kita pergi dekat. Okay, sebab saya tengah share screen ya, jadi built-in recording. Sekejap. Okay, dia ada satu feature kat atas ni yang mungkin saya tak dapat nak display lah sebabnya dia tengah ni ya. Sekejap open control panel. Okay, kita kalau tak ada dekat atas ni, kita boleh check dekat control panel. Kita kan boleh swipe daripada atas ni, daripada yang kalau nampak kat atas ni ya. Okay, daripada tarik ni dia memang tak ada. So apa kita buat? Kita pergi setting. Okay, kita cari control center. Control center. Dekat control center ni, apa yang muncul sebelah atas ni adalah bergantung kepada tetapan kita dekat bahagian setting di bahagian control center. So apa yang ada dekat control center atas ni adalah silent mode, torch, notes, camera dengan code scanner. Ini QR code scanner lah. So kita nak masukkan recording tadi, kita tekan screen recording. So saya dah tekan plus. So nanti bila saya pergi dekat control, dah ada lah bawah ni. Kita boleh nampak bawah ni dah ada. Yang macam bulat ni. Okay, so sekarang saya akan cuba tekan. Kita tap and hold dulu sebab kita nak onkan mic. Kita tap and hold. Kita tap and hold kat sini ya. Okay. Dia akan ada pilihan, okay, ke mana hasil recording tu kita nak simpan. Yang ini memang by default memang Photos lah. So memang tick dekat Photos. Kita onkan mic, nanti dia boleh rakam mic. Tapi sekarang ni kalau saya rakam mungkin suara saya takkan masukkan recording sebab kita tengah screen sharing. Tapi kita anggaplah tanpa sound. So kalau start recording, saya tekan start recording. Okay, sekarang not available sebab saya tengah pakai AirPlay. So saya tak boleh nak tunjuk lah. Okay, so yang ini saya cuba pindahkan semula. Saya off screen sharing.
Okay. Okey, saya tak dapat nak screen share. Okey, Tuan Pengerusi. Okay, saya. Okey, so saya akan masuk semula dalam Zoom ni boleh? Saya Boleh. keluar sekejap. Boleh. Okey. Okey, Tuan Pengerusi. Okay, saya. Okey, saya nak tunjukkan recording ni tapi saya untuk dan share screen. Tapi saya tak dapat nak ni. Saya tak dapat nak share screen iPad saya macam kena gunakan AirPlay juga. Sekejap, biar tak recognize dot connector ni. Okey, sekarang saya tak dapat nak connect by wire. So saya kena pakai AirPlay juga, jadi tak dapat nak tunjukkan yang screen tu lah. Ataupun saya kena tunjuk manual dekat kamera, boleh? Boleh, cikgu. Okey. Right. Cikgu boleh okey, mungkin saya boleh tunjuk kat sini. Tapi tak cukup jelas Okey, saya cuba gunakan kamera mungkin. Saya cuba gunakan phone saya sebagai kamera. Sekarang boleh nampak saya punya phone? Boleh, cikgu. Okay, so inilah iPad saya. Boleh nampak saya punya iPad? Jelas, cikgu. Ya, saya minta maaf sebab tadi saya tak boleh nak buat sambungan secara wired.
Kalau tak lebih seamless, tapi at least saya gunakan phone lah. Okay. So kalau cikgu tengok dekat iPad maaf dia gegar-gegar sikit. Okay, dekat iPad, kita pergi dekat control center. Okay, so saya pergi dekat control center. Okay, so kita pergi yang dekat recording tu tadi. Okay, ni kita tap and hold tadi kan. Okay, so mic saya boleh on kan dah lah. So dia akan rakam suara saya sekali. So saya akan buat start recording. So dia countdown. So sekarang ni cikgu, dia dah start recording sebabnya kalau cikgu perasan ada satu button warna merah kat atas tu, maknanya dia dah start recording. Okay. Tuan pengerusi nampak jelas tak? Jelas cikgu. Okay, so apa saya buat sekarang ni, dia dah recording semua dekat screen. So sekarang kita boleh gunakan recording screen macam kita kata, okay. Mula-mula apa kita perlu buat ialah pergi ke bahagian notes. Okey, typekan beberapa perkataan yang perlu dibuat. Ini kalau nak guna aplikasi notes. Dan kemudian kita juga boleh gunakan folder files app lah. Dan kita boleh masukkan folder dalam ni. So bila selesai, kita dah selesai buat recording ni. Cikgu tekan saja dekat benda merah tu. Cikgu tekan saja dekat benda merah tu. Okey, dan tekan stop. Bila stop, saya nak tanyalah tuan pengurusi, bila saya tekan stop, agak-agak video kita pergi mana? Pergi dekat photos. Ya, betul. Dekat photos. So, any recording, any photos you take, semua masuk dalam photos app. So, saya pergi photos. So, tengok recent. Automatically dia buka dengan recent. So, video tadi dia berada kat situ, 49 saat. Saya boleh tekan dekat video tu. Inilah video yang diambil tadi. So dia tengah play. Saya onkan sound. Maknanya dia dah start recording. Okay. Tuan pengerusi nampak jelas tak? Okay, so apa saya buat sekarang ni, dia dah recording. Dengar tak suara? Dengar cikgu. So inilah dia hasil recording tadi. Kita boleh buat macam-macam edit lah. Kita boleh buang kalau tak nak, ataupun kita boleh trim. Kita tekan edit. So nanti kita boleh trim. Kita boleh trim. Trim ni maknanya kita pendekkan. Dia senang saja nak trim dia. Sangat smooth dan sangat laju lah. Especially kalau yang pakai iPad Pro. So saya tekan done. Bila saya dah trim, saya dah ubah suai, mungkin nak crop. Katakan saya tak nak tunjuk semua. Saya juga boleh crop video ni sebenarnya. Nak bagian ini saja. Atau mungkin cikgu nak jadikan video TikTok. Okey, tapi cikgu tak pasti dimensi mana. Cikgu boleh adjust yang ini. Contohnya macam cikgu tekan kat sini. Okey. So cikgu boleh pilih dimension. Ada original, square. Kalau macam size video TikTok atau Facebook story atau Instagram story, dia biasanya 9x16. Ya. Macam ni original. Okey, ni 16x9 ni standard YouTube lah. Kalau ini ialah standard Facebook story, Instagram kita boleh pilih antara salah satu ni. Okey, macam ni. Kalau kita pilih yang ini adalah macam untuk size Facebook story, Instagram ataupun TikTok. Kita cikgu nak buat nota kat TikTok, so pilih 9x16. So inilah size dia. Ataupun pilih yang melintang. Cikgu juga boleh crop lah. Dah crop, dah trim. Bila cikgu dah crop, dah trim, cikgu tekan done, dia akan bagi pilihan. Cikgu nak save video tu, maknanya override-kan video tu. Override-kan video tu ataupun nak save video tu sebagai new clip. Maknanya cikgu ada original version, cikgu ada yang edited version. Okay, saya nak override je. So save video. So saya dah siap lah dengan video recording tadi. Okay. Clear tak dekat situ? Clear cikgu. Satu lagi, kalau ini video recording, kalau kita nak buat screenshot. Okay, kalau nak screenshot, okay, ada dua cara. Bagi yang tak ada Apple Pencil. Okay. Bagi yang tak ada Apple Pencil, kita boleh tekan
button ni dan button volume up ni serentak. Contoh nampak tak? Tuan Pengerusi boleh nampak saya tengah screenshot. Button up dengan Nampak button tadi. volume up dengan button power. Okay, sekali lagi. Bila saya screenshot, dia akan keluar preview. Saya boleh tekan preview tu. Saya boleh tekan preview. Dan bila saya dah boleh tekan preview tu, saya ada pilihan. Saya boleh terus buat anotasi, saya boleh crop. Contoh saya gunakan jari saya untuk adjust, nak crop. Saya crop macam ni. Dan selesai crop, dia akan auto adjust. Dan saya boleh buat anotasi. So kalau cikgu nak bagi tutorial kat murid, so benda ni sangat membantu. So saya dah ada pen, saya pilih warna merah, saya nak size dia lebih besar lah. Macam ni. So saya boleh terus contoh. Saya juga boleh masukkan mungkin anak panah. Kalau anak panah masukkan dekat tanda plus. Anak panah. So anak panah ni dah ada kat sini. So saya boleh gunakan pointer dia untuk drag. Dan saya boleh movekan dia. So sangat iPad ni yang bestnya dia punya sentuh dia sangat sensitif. Jadi kita taklah macam terkuis-kuis jari tu kan, nak bagi perhatikan betul-betul tekan dekat anak panah tu. So dia memang very touch friendly. Macam saya sekali go je dia boleh detect lah saya punya sentuhan jari tu. Saya punya touch screen. So kita boleh letak anak panah kat sini. Kita juga boleh masukkan teks. Kalau kita nak buat label ataupun gambar raja. So saya juga boleh masukkan teks dan saya pun typekan teks kat sini. So saya dekat teks tu saya boleh move around. Okay. So itulah dia kalau kita buat screenshot dekat dan bila dekat iPad. Bila saya dah settle, saya tekan dan macam saya ada pilihan sama ada screenshot ni saya nak simpan dalam photos atau nak simpan dalam files. Okay. Okay, Tuan Pengerusi, jelas tak tentang screenshot? Jelas. Terima kasih cikgu. Okay, ada soalan tentang screenshot dengan video recording? Cikgu, maaf mengganggu tapi masa kita dah lebih. Okay. Okay, saya memohon maaf kepada mereka yang ingin bertanyakan soalan. Mungkin anda boleh PM sendiri dengan Cikgu Harry berkenaan dengan persoalan anda. Jadi untuk Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Harry atas perkongsian yang penuh bermanfaat pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin, selepas ini kita akan mengadakan perkongsian di laman YouTube MCKK dengan tajuk dengan pelancaran MCKK Digital Initiative 2021-2025 dan diikuti pada pukul 11.14 hingga 12.45 berkenaan dengan Digital Marketing 101 oleh Cikgu IK. Diteruskan juga dengan sesi pada pukul 3 petang hingga 4.30 petang oleh Cikgu Razif dengan tajuk Di Mana Nak Belajar Ketika Pandemik, dan di sebelah malam pada jam 9.30 malam hingga 11.30 malam akan diadakan Cybrik Tech Sharing oleh Brigade Bestari MCKK. Untuk pengetahuan semua juga, pihak MCKK Learning Festival mengadakan sesi cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai item yang menarik seperti Apple Watch, Fitbit Charge 4, Xiaomi Redmi Note, Skull Candy headphones and Xiaomi Bluetooth speaker. Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah mengikuti 5 bengkel pada hari pertama hingga hari kelima dan menyertai sekurang-kurangnya satu pertandingan. Sekarang saya akan paparkan pautan kehadiran. Jadi untuk kata kunci pada pagi ini ialah iPad. Di kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada pihak PIBG dan Educogator atas sokongan yang diberikan untuk menjayakan MCKK Learning Festival pada tahun ini. Diteruskan pula dengan sesi Clubhouse pada malam ini.
Sesi Clubhouse pada malam ini akan membincangkan tajuk Home Based Learning pada pukul 11 hingga 11.59 malam, di mana sesi ini akan dikendalikan oleh pelajar dan dijemput untuk para guru masuk sekali dan berbincang bersama pelajar di Clubhouse. Jadi seterusnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan dan maklumat mengenai program MCKK Learning Festival, anda boleh melayari laman web learning.mckk.edu.my atau scan QR code di skrin anda. Jadi, majlis bersurat. Maaf, kod apa tadi? Terlepas dengar. Oh, passcode. Passcode yang cikgu. Ya, ya. Passcode untuk slot pagi ini ialah iPad. Thank you. Sebelum kita mengakhiri majlis, sekarang kita akan mengadakan sesi menangkap gambar bersama dengan semua peserta pada pagi ini. Jadi saya mohon semua peserta untuk onkan kamera anda. Balik on view. Okay, ready Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay. Okay. Start. Terima kasih semua. Terima kasih. Semua saudara host, boleh tak kita paparkan semula kod QR kehadiran? Okay, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Cikgu Heri. Okay, terima kasih cikgu, terima kasih semua. Bye.